Pada 1 Mac 1966, Majlis Amanah Rakyat telah ditubuhkan sebagai sebuah badan berkanun di bawah Akta MARA 1966. Objektif utama penubuhan MARA ini adalah untuk menambah dan meningkatkan penyertaan kaum Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian, serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial Bumiputera sejajar dengan dasar ekonomi baru. Hal ini dilakukan demi menggalakkan, membimbing, melatih dan membantu kaum Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah pembentukan masyarakat peniaga Bumiputera yang berjaya. Penubuhan MARA adalah berasaskan cetusan idea dalam Kongres Ekonomi Bumiputera pertama yang telah diadakan pada tahun 1965 di Kuala Lumpur. Melalui kongres tersebut, resolusi yang mahukan agar RIDA disusun semula telah diluluskan. RIDA atau Rural and Industrial Development Authority ditubuhkan pada tahun 1953 bagi membangun dan memajukan masyarakat di kawasan luar bandar. Sejak penubuhannya, banyak pembangunan dan kemajuan telah dicapai oleh MARA. Penguasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran masa kini dan agenda utama MARA dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sewajarnya. MARA, sebuah badan autonomi bertanggungjawab kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Ahli-ahli Majlis MARA terdiri daripada pengerusi, timbalan pengerusi, ketua setiausaha dan 8 orang anggota lain. 2 daripada mereka adalah kaki tangan awam. Semua ahli majlis dilantik oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Fakihah binti Syamsul Bahari yang bernombor metrik KBN 2108103003 dari Seksyen 3. Di sini saya akan membentangkan berkaitan objektif dan Akta MARA. Objektif MARA ialah menggalak, membimbing dan melatih dan serta membantu Bumiputera khususnya di luar bandar supaya menyertai dengan aktif dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah membentuk masyarakat usahawan Bumiputera yang berdaya tahan, profesional dan hukum. MARA ini diwujudkan di bawah Akta MARA 1966 yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan, kemahiran, kegiatan ekonomi dan keusahawanan kaum-kaum Bumiputera. Seterusnya ialah organisasi pentadbiran MARA. MARA merupakan sebuah badan autonomi bertanggungjawab kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Ahli-ahli Majlis MARA terdiri daripada pengerusi, timbalan pengerusi dan 9 orang anggota lain, iaitu 3 daripada mereka adalah kaki tangan awam. Semua ahli majlis dilantik oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Ketua eksekutif ialah ketua pengarah dan beliau dibantu oleh 2 orang timbalan ketua pengarah. Bahagian-bahagian yang diterajui oleh pengarah dan unit-unit di bawah kawalan ketua unit melaksanakan fungsi-fungsi MARA pada peringkat ibu pejabat dan disokong oleh 14 pejabat MARA negeri, termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan serta pejabat-pejabat MARA daerah. MARA juga beroperasi di London dan Washington DC serta mempunyai organisasi sekutu di Asia Timur, Eropah, Afrika dan Amerika Utara. Dan yang terakhir ialah peranan dan sumbangan MARA. Yang pertama ialah MARA telah mewujudkan serta menambah bilangan usahawan dalam kalangan Bumiputera dan meningkatkan taraf mereka dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah pembentukan masyarakat peniaga yang berjaya dan kukuh. Yang kedua, MARA telah mengambil bahagian yang aktif dalam bidang perdagangan dan perindustrian tertentu melalui pelaburan dan pengurusan dalam syarikat-syarikat sebagai langkah memberikan perlindungan untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam dunia perniagaan. Yang ketiga, MARA telah menambah bilangan guna tenaga Bumiputera yang terlatih dalam pelbagai bidang di semua peringkat, khususnya untuk keperluan sektor perdagangan dan perindustrian. Dan yang terakhir iaitu keempat, MARA juga menggalakkan lain-lain kemudahan dan perkhidmatan yang sesuai serta menjadi pemegang amanah yang boleh membantu secara khusus
atau umum bagi meninggikan taraf ekonomi dan sosial Bumiputera. Kesimpulannya, sejak penubuhannya, banyak pembangunan dan kemajuan telah dicapai oleh MARA. Kekuasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran masa kini dan agenda utama MARA dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sewajarnya. Malah, untuk menjamin pendidikan kaum Bumiputera terus berkembang pesat, MARA juga telah bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan kepada golongan-golongan ini. Di antaranya adalah pusat-pusat latihan kemahiran, pinjaman kewangan, nasihat dan juga bimbingan. Jadi, sekian itu saja sedikit pembentangan mengenai MARA dan peranannya daripada saya. Assalamualaikum, saya Nur Ala Kisina binti Muhammad Syarifuddin memegang nombor ID KBN 2108101131. Saya ingin membentangkan tentang huraian tajuk ini. Komunikasi strategik merupakan komunikasi yang digunakan secara bertujuan atau berencana oleh organisasi untuk mencapai sesuatu matlamat. Strategik merupakan konsep yang bersifat multidimensi dan luas. Konsep strategik tersebut adalah bersifat terancang dan bukannya rawak. Sesuatu yang tidak dirancang termasuklah akibat yang tidak terancang boleh memberi impak yang negatif kepada keupayaan organisasi untuk mencapai matlamat strategik organisasi. Konsep strategik turut menekankan bahawa komunikasi sebagai suatu elemen yang sangat penting, khususnya apabila komunikasi dilihat sebagai aktiviti pengurusan yang bersifat konstitutif. Perancangan komunikasi biasanya melibatkan pelan utama iaitu master plan dan agenda. Plan utama sesuatu organisasi biasanya memberi tumpuan kepada penjenamaan organisasi dan produknya. Plan utama komunikasi akan melibatkan satu jangka masa yang boleh dikategorikan kepada jangka pendek, sederhana dan juga panjang. Pelaksanaan ini ia melibatkan tindakan dan perkomunikasian. Pelaksanaan merangkumi penyelarasan, tindakan dan komunikasi kepentingan material organisasi dengan stakeholdernya. Pembingkaian mesej, semantik dan simbol mesej, halangan dalam komunikasi serta dialog dan penyebaran mesej. Penilaian dan menjelaskan apa yang telah organisasi lakukan. Penilaian terhadap program yang dilaksanakan merangkumi komitmen organisasi terhadap penilaian hasil yang boleh diukur, menilai tahap persediaan, pelaksanaan dan juga impak melaporkan hasil penilaian kepada pihak pengurusan dan memberi nilai tambah kepada pengetahuan profesional. Penggunaan pelbagai bentuk dan elemen komunikasi termasuk integrasi teknologi media dan komunikasi ketika berkomunikasi banyak membantu dalam mewujudkan komunikasi yang efisien dan efektif. Kepentingan dalam memilih dan menggunakan alat komunikasi. Ini kerana tidak semua alat komunikasi sesuai terhadap semua kaki tangan. Sekian daripada saya. Pada peringkat penubuhan MARA, orang yang paling berjasa ialah Ghafar Baba. Tunku Abdul Rahman telah berjaya memujuk Ghafar Baba menjadi pengerusi MARA. Pada ketika itu, Ghafar Baba selakunya Ketua Menteri Melaka. Akhirnya Ghafar Baba bersetuju untuk memegang jawatan pengerusi MARA pada 1 September 1967. Beliau dilantik untuk memegang jawatan ini kerana beliau mempunyai banyak idea untuk masyarakat Bumiputera. Memandangkan tugas beliau sebagai pengerusi MARA adalah berat, Ghafar Baba telah meletak jawatannya sebagai Ketua Menteri Melaka pada 5 Oktober 1967 untuk menumpukan sepenuhnya masa menyusun strategi dan rancangan bagi memulihkan kehidupan ekonomi orang Melayu. Dalam matlamat untuk memenuhi objektif penubuhan MARA, Ghafar Baba memberi sumbangan yang tidak ternilai jasanya, terutamanya dalam menggalakkan masyarakat Bumiputera mengejar pendidikan. Selama beliau menjadi pengerusi MARA, beliau telah membantu kerajaan untuk menubuhkan sebuah institusi yang dihaskan kepada anak-anak Bumiputera, iaitu Institusi Teknologi Malaysia. Di institusi ini, nanti anak-anak Bumiputera akan diambil supaya mereka dapat melanjutkan pelajaran mereka di dalam bidang profesional di samping penubuhan ITM. Ghafar Baba memulakan tindakannya yang terkenal iaitu penubuhan Maktab Rendah Sains MARA, MRSM iaitu MRSM Seremban, Negeri Sembilan dan Pekalan Cepar Kelantan. Semasa merasmikan MRSM, Ghafar Baba menerangkan bahawa tujuan maktab ini ialah untuk meramaikan bilangan pelajar Melayu akan mengikuti jurusan sains di universiti.
membimbing penuntut terbaik ke arah bidang sains teknologi dan menjadi pelopor dalam usaha menambahkan bilangan tenaga profesional. Idea yang mencetuskan oleh Grafa Baba tersebut telah mendatangkan hasil yang membanggakan kerana MRSM telah berjaya melahirkan teknokraft Bumiputera. Malahan, MRSM ialah lambang kerajaan Bumiputera dalam bidang sains dan teknologi. Di samping peranannya dalam pendidikan, Grafa Baba menggunakan MARA sebagai alat utama menyediakan masyarakat Bumiputera dengan dunia perniagaan dan perusahaan. Beliau mula mengatur rancangan-rancangan supaya MARA mempergiatkan kegiatan memberi kemudahan kredit, khidmat perundingan dan nasihat, latihan kemahiran profesional dan vokasional supaya lebih ramai masyarakat Bumiputera memperolehi faedah darinya. MARA juga dianjurkan supaya melibatkan diri secara langsung di dalam beberapa aktiviti perniagaan dan perusahaan sebagai contoh di dalam kegiatan memberi kemudahan kredit. MARA mengeluarkan jumlah pinjaman yang lebih besar daripada 1967 berbanding dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 1968, MARA mengeluarkan pinjaman sejumlah 78 juta berbanding dengan kira-kira 47 juta pada tahun sebelumnya. Jumlah itu meningkat kepada 9 juta pada tahun berikutnya, meningkat kepada 12.3 juta pada tahun 1970 dan seterusnya menjadi 14.9 juta pada tahun 1971. Pentambahan dalam peruntukan pinjaman ini merupakan sesuatu yang amat dinantikan oleh peniaga-peniaga Melayu pada masa itu. Walaupun demikian, sebahagian besar daripada pinjaman itu dikeluarkan untuk penanaman dan perdagangan kecil. Bersama-sama dengan langkah menambah peruntukan bantuan pinjaman, beberapa langkah pentadbiran mustahak juga dilaksanakan. Misalnya, suruhan mempercepatkan perproses permohonan pinjaman. Grafa Baba mengarahkan supaya pinjaman kecil yang jumlahnya tidak melebihi RM50,000 diproses dalam masa 9 hari. Kerana pentadbiran dikurangkan, bahkan Grafa Baba menganjurkan supaya pegawai-pegawai MARA daerah menemui sendiri pemohon-pemohon dan kalau boleh, selesaikan perkara itu di situ juga. Jangan menunggu pemohon-pemohon datang ke pejabat mereka. Langkah ini diambil ekoran daripada sugutan ramai pemohon bahawa MARA mengambil masa yang lama untuk menimbangkan permohonan-permohonan pinjaman. Sejak penubuhan MARA 1966, banyak pembangunan dan kemajuan telah dicapai oleh MARA yang telah banyak membantu anak bangsa untuk mencapai kejayaan. Kekuasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran pada masa kini dan agenda utama MARA dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sewajarnya. Malah untuk menjamin pendidikan kaum Bumiputera terus berkembang pesat, MARA juga bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan-kemudahan seperti pendidikan kepada golongan ini. Di antaranya adalah pusat-pusat latihan kemahiran, pinjaman kewangan dan nasihat dan bimbingan. Walaupun MARA dilihat sebagai badan untuk melindungi hak orang Melayu, hal ini tidak wajar dijadikan sebagai satu isu ketidakadilan kerana MARA kini banyak membuka peluang kepada orang bukan Bumiputera untuk membantu mereka mengejar impian dan kejayaan mereka. Sebagai seorang Melayu dan juga warga Malaysia, kita perlulah menggunakan peluang yang telah disediakan oleh MARA dengan sepenuhnya dan perlu membuang rasa pergauman di dalam hati nurani kita kerana kerajaan telah melaksanakan pelbagai perkara bagi menjaga kepentingan orang Melayu. Oleh itu, marilah kita semua menuju ke arah kejayaan dan saling membantu dalam membina bangsa Malaysia yang maju tanpa mengira kaum.